Antara paparan menarik hari ini, gaji perkhidmatan awam naik secara berperingkat. Ahmad Zahid pertahan Guan Eng, isu robok tokong. Muhyiddin klaim selesaikan hutang peneroka. Guan Eng ditahan bawah Akta Hasutan Komunikasi. QPEX diminta memahami kekangan kewangan yang terpaksa ditanggung kerajaan dalam melaksanakan skim baru gaji perkhidmatan awam yang tidak boleh dipenuhi segera. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, 8 cadangan yang dibuat QPEX dilihat sebagai hak mereka sebagai pekerja yang secara kelaziman sentiasa akan menuntut kenaikan gaji dan bonus daripada majikan setiap tahun. Jelasnya kerajaan dalam usaha memastikan kenaikan gaji kaki tangan awam dapat terus dilakukan setiap tahun sebelum dapat melaksanakan skim baru gaji perkhidmatan awam seperti dituntut kesatuan itu. Kita cuba cari kemampuan yang terbaik dari satu tahun ke satu tahun untuk memastikan ada kenaikan gaji secara tersusun. Kalau tidak, kalau tak ada model gaji progresif ni, memang diserah buta-buta kepada majikan, tak naik sampai bila-bila macam tu lah. Mengulas lanjut, Rafizi berkata kerajaan sentiasa terbuka dalam mendengar apa sahaja cadangan atau tuntutan dibuat QPEX dalam isu gaji kaki tangan awam kerana mengakui kesumbangan diberikan kumpulan terbabit dalam membangunkan negara. Katanya pada masa sama, kesan daripada kenaikan gaji terbabit perlu dilihat kerajaan dalam tempoh jangka panjang mengikut kemampuan dan kesannya kepada kedudukan kewangan negara pada masa hadapan. Saya faham dalam kerajaan pun ada kebimbangan yang besar. Ni boleh buat ke ni? Ni apa kesan dia kepada kewangan kerajaan kan? Tapi pandangan saya, we have to start somewhere. Semalam, Presiden QPEX Datuk Adnan Mat mengumumkan 8 cadangan dalam skim baru gaji perkhidmatan awam kepada kerajaan. Antaranya membabitkan kenaikan imbuhan tetap perumahan daripada RM350 kepada RM450. Selain itu, turut dicadangkan adalah memperkenalkan elang bandaraya sebanyak RM500, kenaikan gaji tahunan yang perlu ditambah baik, kenaikan pangkat jawatan khas untuk penyandang serta grade minimum perkhidmatan awam bermula grade 19. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata, Kementerian Komunikasi dan Digital serta Kementerian Pendidikan Tinggi akan melaksanakan tindakan segera bagi memastikan kesaling hubungan di kampus semakin baik. Perkara itu dijelaskan beliau dalam ciapan di laman Twitter rasminya hari ini sebagai respon kepada permintaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Fahmi berkata beliau berhubung dengan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin mengenai perkara itu dan menyatakan isu utama mengenai kesaling hubungan di kampus adalah berkaitan jalur lebar talian tetap di dalam bangunan dan asrama. Katanya insya-Allah KKD dan MCMC akan segera usahakan. Terdahulu semasa program temu Anwar di Universiti Utara Malaysia Sintok di Kedah, Anwar meminta KKD memberi keutamaan berkaitan kesaling hubungan internet yang lebih baik di kampus universiti seluruh negara. Perdana Menteri berkata kemudahan internet di kampus universiti merupakan satu keperluan asas dan menjadi elemen penting yang harus disediakan seperti buku teks. Jadi setelah saya beberapa bulan yang lalu di Universiti UiTM ke UKM, dia dibangkitkan, ya, maka sudah ada rancangan dimasukkan dalam Kementerian Komunikasi dan Digital, sudah Fahmi, untuk memberikan keutamaan bagi semua kampus diberikan konektiviti ini lebih baik. Kebetulan di antara cadangan Elon Musk yang akan dia kemukakan kepada saya, termasuk ada beberapa facilities baru. Kalau kadang kita nak tunggu sistem rangkaian yang too elaborate, nak tunggu 5G network itu mungkin mengambil masa 1-2 tahun. Jadi ada cadangan yang akan dia kemukakan dan saya akan beri respon, dan mudah-mudahan kalau dapat kita boleh pastikan kemudahan itu dan install di semua universiti tahun ini juga, insya-Allah. Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmini Ahmad berkata, penerokaan tenaga nasional berhad dalam perniagaan tenaga boleh baru di Eropah melalui anak syarikat milik penuhnya di United Kingdom akan membolehkan Malaysia menggarap pengetahuan berharga untuk mempercepatkan peralihan tenaga bertanggungjawab negara. Dalam kenyataan beliau berkata, penting bagi Malaysia untuk berjaya mengemudi peralihan tenaga ini selain mengimbangi isu-isu seperti keterjaminan tenaga, ekuiti tenaga dan kelestarian alam sekitar. Katanya dengan membuat demikian, Malaysia akan berdaya tahan dari segi ekonomi dan pada masa sama memanfaatkan peluang untuk pertubuhan manfaat.
Peralihan itu juga akan memberi manfaat kepada negara melalui pemindahan teknologi dan peningkatan kecekapan modal insan. Nik Nazmi yang berada di London baru-baru ini untuk lawatan kerja memuji TNB atas pencapaian luar biasa dalam menerajui ET Malaysia, mengurangkan jejak karbonnya dan mengembangkan TBB di Malaysia dan di luar negara. Menurut Nik Nazmi, bagi perniagaan TBB TNB di UK, pengetahuan dan kepakaran yang akan dimanfaatkan adalah tidak ternilai untuk TNB dan Malaysia. Tambahnya, kerajaan kini sedang meneroka pasaran import dan ekspor tenaga serta berhasrat agar Malaysia memainkan peranan penting dalam grid tenaga Asia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi tampil mempertahankan pengerusi DAP. Lim Guan Em berhubung dakwaan sengaja membangkitkan isu 3R, iaitu agama, raja dan kaum ketika menyentuh berkenaan perubahan tokoh Buddha oleh gelombang hijau. Pengerusi Barisan Nasional itu berkata terdapat pihak sengaja memainkan semula isu terbabit dan cuba memburukkan bekas Menteri Kewangan itu. Beliau juga menyifatkan dakwaan yang cuba memburukkan Guan Em itu adalah satu pembunuhan karakter. Saya juga membaca laporan itu. Ianya berlaku beberapa lama yang sudah. Tapi ianya diulangkan untuk memburukkan nama yang berhormat Lim Guan Em. Dan saya fikir kalau kita berbeza politik pun, eloklah perbezaan itu dengan akhlak politik yang baik. Ya? Jangan melakukan karakter assassination kepada sesiapa. Sebelum ini terdapat portal media melaporkan Guan Em memberi amaran kepada pengundi Pulau Pinang untuk menyekat gelombang hijau daripada bertapak di negeri itu, sambil mendakwa ia akan mengakibatkan tokoh Buddha dimusnahkan dan orang bukan Islam berdepan pelbagai sekatan. Susulan itu, Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh menggesa pihak polis menyiasat kenyataan itu sebagai memberi amaran keras supaya tidak sesekali mempermainkan isu 3R tanpa mengira parti. Bagaimanapun, Guan Em menafikan beliau pernah mendakwa PN akan merobohkan tokoh sekiranya berjaya menawan Pulau Pinang. Beliau menegaskan ucapannya itu sudah diputar belit, seolah-olah ada pihak ingin merobohkan tokoh Buddha atau Cina. Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin menyangka dakwaan Perdana Menteri yang mendakwa beliau tidak melupuskan hutang Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan berjumlah 8.3 bilion ringgit. Malah kata pengerusi Perikatan Nasional itu, dakwaan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sebagai satu pembohongan besar kerana pelupusan hutang peneroka Felda telah pun dilaksanakan ketika beliau menjadi Perdana Menteri. Katanya, hal ini disahkan sendiri oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dalam jawapan di Parlimen pada 23 Februari 2023, di mana pelupusan hutang peneroka Felda telah dilaksanakan pada tahun 2021. Namun oleh kerana kengkangan aliran tunai Felda, kerajaan PHBN tidak dapat melaksanakan pelupusan hutang penerokaan secara berterusan. Tambah Muhyiddin, mantan pengerusi Felda Tan Sri Idris Yusof juga telah membuat kenyataan pada 24 Februari lalu bahawa pelupusan hutang peneroka Felda berjumlah 8.3 bilion ringgit telah selesai dilaksanakan pada tahun 2021. Katanya, saya bukan jenis manusia yang suka berbohong dan tidak mengotakkan janji. Yang suka berbohong dan tidak menunaikan janji ialah Anwar Ibrahim. Dengan pembohongan yang terbaru ini, semakin jelas Anwar Ibrahim bukanlah seorang yang layak untuk kekal menjadi Perdana Menteri. Terdahulu, Anwar dalam ucapannya pada sambutan Hari Peneroka Felda Kebangsaan 2023 di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang mendedahkan pemansuhan 80% hutang peneroka Felda yang dibuat kerajaan terdahulu tidak disertai sebarang kelulusan. Menurut beliau, kerajaan PN hanya membuat pengumuman pelupusan hutang berjumlah 8.3 bilion ringgit tersebut. Polis mengesahkan menerima beberapa laporan polis dan telah memulakan siasatan terhadap pengerusi DAP Lim Guan Em berhubung dakwaan menyentuh isu 3R, agama, raja dan kaum. Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, J. Suresh Kumar berkata, ahli Parlimen Bagan itu disiasat mengikut Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 505B Kanun Kesisaan. Seksyen 4-1 Akta Hasutan memperuntukkan hukuman denda sehingga RM5,000 atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Selain itu, Lim juga disiasat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, iaitu penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian. Suresh berkata polis telah menerima beberapa laporan polis berhubung perkara itu. Sementara itu, Ketua Polis Negara Razaruddin Husin berkata polis akan memanggil Lim dalam masa terdekat berhubung ucapannya. Terdahulu, Ketua Pemuda Perikatan Nasional Ahmad Fadli Syahri mengarahkan jentera pemuda PN membuat laporan polis di seluruh negara sebagai protes terhadap kenyataan Lim yang mendakwa PN akan memusnahkan tokoh Buddha atau Cina di Pulau Pinang. Usulan itu Lim mencabar Fadli membuat sendiri laporan polis terhadapnya dan bukan mengarahkan anak-anak buahnya berbuat demikian. Bekas Menteri Kewangan itu berulang kali menafikan dia membuat dakwaan itu
dan menjelaskan bahawa ucapannya merujuk pada kes tempat sembahyang Hindu di Kedah yang dirobohkan pada Julai 2020. Sebuah media berbahasa Cina juga telah mengeluarkan penjelasan yang mengatakan media telah salah menterjemahkan petikan link. Katanya, terjemahan laman web itu tidak betul, baik tajuk maupun kandungan berita tidak menyebut kuil Buddha atau kuil Cina. Artikel itu menyatakan laporan asal Memantik Lim sebagai berkata bahawa golongan hijau akan mengakibatkan kuil kaum lain dimusnahkan. Tetapi selagi Pulau Pinang kekal tidak ditadbir PM, kebebasan beragama akan dipertahankan. Sekian rentasan malam di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.